Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu belut paya. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Mungkin ramai yang keliru dengan haiwan ini, sama ada ia adalah sejenis ikan atau sebaliknya. Ada juga orang yang geli dengan belut, kerana mereka menganggap ia seperti ular. Sebenarnya ia adalah sejenis ikan, kerana ia tergolong di dalam superkelas Osteitis, iaitu salah satu superkelas untuk ikan. Namun untuk pengetahuan korang, ikan yang kita panggil sebagai belut paya ini bukanlah belut sebenar seperti ikan linang atau sidat. Sebenarnya ia adalah sejenis ikan yang memiliki rupa paras yang menyerupai belut sebenar. Kerana ia berevolusi dari susur galur yang berbeza dengan belut sebenar seperti linang, yang telah berevolusi dari Anguilliformes, iaitu susur galur bagi semua spesies belut sebenar. Belut paya pula berasal dari Synbranchiformes, iaitu susur galur yang sama dengan keluarga ikan tilan dan belut cacing. Manakala belut paya berada di dalam keluarga Synbranchidae. Ada 3 spesies dari 3 genus di dalam keluarga ini yang wujud di Malaysia, iaitu Monopterus javanensis, Ophistenon bengalens, dan Macrotrema caligans. Mari kita kenali ketiga-tiga spesies ini secara ringkas. Monopterus javanensis, atau dikenali sebagai belut paya. Belut paya kebiasaannya berwarna coklat kehitaman, namun ada juga variasi yang berwarna kuning dan albino. Bentuk ekornya pula agak runcing dan tajam. Ia tidak memiliki sirip pektoral. Belut paya adalah spesies dari keluarga Synbranchidae yang paling meluas taburannya di Malaysia. Ia boleh ditemui hampir di pelbagai jenis habitat air tawar, terutamanya di paya, sawah padi, sungai, mahupun di parit-parit kecil. Belut paya boleh membesar sehingga 40 inci. Ophistenon bengalens, atau dikenali sebagai belut muara. Belut muara memiliki rupa dan penampilan yang sangat mirip dengan belut paya, namun ia boleh dibezakan melalui bentuk ekornya. Bentuk ekor belut muara lebih tumpul berbanding ekor belut paya yang lebih tajam. Belut muara juga tidak memiliki sirip pektoral seperti belut paya. Dan seperti mana namanya, ia bukanlah spesies yang banyak ditemui di pedalaman, kerana ia lebih banyak mendiami kawasan berair payau seperti muara, sungai atau paya bakau. Walaupun ia ada ditemui di perairan air tawar yang berhampiran dengan kawasan berair payau, tapi tidak banyak seperti mana belut paya. Ia juga boleh membesar sehingga 40 inci. Macrotrema caligans, ia dikenali sebagai belut lumpur. Warna belut lumpur berbeza dengan kedua-dua spesies tadi, badannya berwarna merah jambu. Ia juga tidak memiliki sirip pektoral. Seperti mana namanya, ia mendiami kawasan berlumpur di muara sungai, dan taburannya juga terhad di perairan air payau saja. Agak kurang maklumat terperinci tentang spesies ini, mungkin ia jarang ditemui atau kurang dicari. Tapi dari maklumat yang ada mengatakan ia boleh membesar sehingga 7 inci, tapi kebanyakan gambar spesimen yang ditemui ialah hanya sekitar 1 hingga 2 inci saja. Jika ada yang tertanya-tanya apakah beza di antara tiga-tiga spesies ini dengan ikan linang, antara perbezaan ketaranya ialah pada sirip pektoral. Linang memiliki sirip pektoral, manakala keluarga belut paya tidak memiliki sirip pektoral. Keluarga ini adalah jenis air-breather, iaitu ia mengambil nafas dari udara luar. Dan ia memiliki kemampuan untuk bergerak di atas darat untuk masa yang singkat dalam jarak yang dekat. Selain itu, ia juga mampu bertahan jika air di habitatnya mulai kering. Ia akan mula mengorek lubang ke dalam tanah sehingga ke bahagian yang masih mengandungi air, dan ia akan tinggal di dalam lubang tersebut sehingga ada kedatangan hujan atau air ke kawasan itu. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya semua spesies dari keluarga ini memiliki sirip pektoral sewaktu lahir.
Tapi siripnya akan hilang apabila ia semakin matang. Fungsi sirip pektoral yang sementara itu hanyalah untuk ia mengacau air ke badannya, supaya oksigen dari udara luar tersejat ke dalam air untuk ia bernafas. Namun apabila ia semakin matang dan organ pernafasan mereka sudah berkembang, sirip pektoralnya secara semula jadi tidak diperlukan lagi dan mulai hilang kerana ia sudah mampu untuk mengambil nafas dari udara luar. Salah satu fakta menarik tentang keluarga ini ialah hampir semuanya lahir sebagai betina dan jantinanya akan bertukar kepada jantan apabila dewasa. Dan ada segelintir yang akan lahir sebagai jantan dan jantinanya akan kekal sehingga dewasa. Ada juga maklumat yang mengatakan si jantan dewasa boleh mengubah jantinanya kepada betina di atas faktor tertentu. Di dalam kalangan masyarakat, belut paya agak popular sebagai sumber makanan, terutamanya di kalangan penduduk kampung kerana isinya yang lazat dan dikatakan berkhasiat. Oleh itu, ia ada diternak untuk dipasarkan sebagai sumber makanan, cuma penternakannya tidak meluas. Belut paya tidak popular sebagai ikan hiasan, mungkin kerana bentuk dan warnanya yang kurang menarik bagi kebanyakan akuaris. Tapi jika ada yang berminat untuk membelanya, saiz tank yang bersesuaian ialah 6 kaki, kerana ia boleh membesar sehingga 40 inci. Ia amat tidak sesuai untuk tank komuniti, kerana ia adalah spesies karnivor dan besar, dan digalakkan untuk membela seekor atau sepasang saja. Penambahan prop seperti paip, kayu, atau batu besar juga sesuai untuk dijadikan sebagai tempat ia menyorok. Ia tidak memerlukan aerator untuk sokongan oksigen, tapi penggunaan pam dan filter digalakkan untuk mengekalkan kualiti air. Kadar suhu air yang bersesuaian ialah 25 hingga 28 darjah Celsius. Kadar pH yang bersesuaian ialah 6.0 hingga 8.0. Itulah serba sedikit maklumat tentang belut paya. Semoga maklumat ini bermanfaat kepada korang. Kita juga perlu mengangkat ikan ini sebagai salah satu sumber makanan tempatan, kerana ianya amat berpotensi di dalam pasaran basah. Cuma, ia harus diperkenalkan semula dan lebih dikomersialkan untuk mengubah persepsi kebanyakan generasi hari ini yang menganggap ia adalah haiwan yang menggelikan. Semoga habitat dan populasi belut paya di negara kita kekal terpelihara. Sekian, dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.